Hey guys, so kembali lagi kita pada episod kali ni, iaitu episod yang keempat. So minggu lepas kita ada cerita horror. Daripada struggle jadi horror. So aku pun tak tahu apa yang jadi minggu lepas. Tapi tak apa, minggu ni kita bawakan struggle yang sebenar. Sebab talent kita hari ni bukannya kaleng-kaleng. Kalau yang kenal tak kenal lah. So boleh kenalkan diri tak? Okey boleh. Nama gitu-gitu lah. Nama biasa-biasa. Okay. Assalamualaikum. Dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Mukri lah. Saya merupakan student degree tahun kedua semester pertama di sini. Nama manja apa? Nama manja apa? Nama manja memang panggil Mukri je. Mukri je, bukan Mok lah. Itu boleh je. Cuma yang tergantung orang lah. Ada orang sih tak terima dia panggil macam tu. Tak terima. Okey, tak apa. Tu kita cerita kejap lagi. Okey, so macam biasa, tema kita adalah struggle. So kita cari pelajar-pelajar UPSI yang ada struggle diorang masing-masing dan kita ceritakan kat sini. So, soalan pertama, apakah struggle anda? Struggle saya banyak. Kalau nak cerita, kalau banyak pilih satu dulu. Pilih satu dulu lah. Saya akan start dengan struggle saya untuk mendapatkan tempat tinggal dululah. Tempat tinggal. Rumah sewa ke? Ya betul. Mesti kena tendang kan daripada tak ada kena tendang. Cuma adalah kisah-kisah yang memang nampak struggle tu. So macam mana struggle nak dapat rumah sewa tu? Adakah rumah terlampau mahal ke sekarang ataupun penyewa tu select? Dia cerita dia bermula daripada SEM 2 lah. Pada masa tu saya dan seorang rakan baik saya. Nama dia saya tak boleh nak bagi tahu lah. Apa kalau mention pun kita orang blur. Blur juga. Nanti dia macam tit gitu. Okey, nama dia tit. Okay, so, pandai. Saya suka. So jadi masa tu macam dah ada perancangan lah untuk kita orang menyewa di luar. So dah jumpa-jumpa rumah apa semua, dah deal daripada segi pembayaran. So dekat situ tuan rumah minta untuk depositkan sejumlah wang lah. And then ada sedikit masalah lah daripada pihak saya yang ada masalah kewangan yang memang tak boleh nak bayar waktu tu lah. Memang saya tak membenarkan saya untuk berada di luar college lah. And alhamdulillah ada rezeki dapat tawaran untuk duduk kat college. Jadi saya terpaksa lah berpindah ke college dan meninggalkan kawan baik saya dalam rumah sewa tu. So lepas struggle tu macam saya cuba untuk baliklah minta wang deposit daripada tuan rumah. Tiba-tiba tuan rumah kata dah ada agreement apa segala macam. Tahu-tahu dia block. Dia block je tu? Dia block je tu. Tak cakap banyak Tak cakap banyak. Dia cakap banyak agak, lepas tu dia block. Pandai dia. Tak sempat kita nak reply. Tu struggle yang pertama kan. Saya agak rasa kesian lah dan juga macam berasa maaf sikit lah pada rakan baik saya tu sebab. So deposit tu sekali dengan member pun kena lah? Tak ada, member sebab dia masuk. So dia santai lah. So deposit sendiri lah yang kena? Bernabir lah. Week first makan pasir lah. Sebab saya PT masuk tu habis? Saya tak ambil. Tak ambil? Sebab mak saya pesan, saya anak lelaki, sulung. Seeloknya jangan mulakan hidup dengan hutang lah. Betul. Mak saya berkata, kita pun boleh nampak sekarang orang yang berhutang semuanya susah. Betul. Bukannya nak condemn, tapi yelah dia orang susah sebab dia orang berhutang. Ya betul. Tapi kalau dia orang tak berhutang, dia orang pun susah. Macam mana tu kan? Ini zaman sekarang macam tu. Dia lagi susah kalau berhutang tapi tak nak bayar. So pada mana-mana yang tak bayar hutang kawan tu, tolong kan sekarang dia trend pinjam 100 kan? Pinjam 100, tahu-tahu hilang. Lagi tinggal datang balik, aku merayu, aku perlukan. So itu struggle lah. Bila naik SEM 3, alhamdulillah. Naik SEM 3 struggle tu berkurang lah sebab saya mendapatkan bantuan macam daripada rakan baik saya tadi. Saya contact dia balik lah, tanya okay, kali ni alhamdulillah ada rezeki untuk kita duduk sekali. Saya pun contact dengan senior saya lah yang bagikan nombor tuan rumah. Alhamdulillah dapatlah rumah yang sekarang. So berjalan lancar lah? Alhamdulillah. Struggle dia berat dekat SEM 2 tu lah. Nak minta duit deposit. Lepas tu macam dengan kawan saya pun ada internal sikit lah sebab macam saya tinggal dia tiba-tiba kan. Yalah, mesti dia rasa kau tak suka aku ke? Dia rasa macam kau dah janji aku macam ni, apa kau buat aku macam ni dulu. Tapi dia buat macam mana? Kita dapat college. Tapi saya rasa bersalah lah dekat dia. So saya avoid dia untuk 2 hari. Lepas tu saya cakap sebab dia bukan bagi tempoh bertenang. Bukan saya avoid tu macam nak larikan diri. Tapi saya rasa macam saya tak patut buat dia macam tu lah. Tapi saya pun tak boleh sebab saya kena utamakan macam family saya kata masih tak mampu. So tak apalah. Kita kena pentingkan diri sikit lah sebab untuk diri kita juga. So saya harap dia tak tengok benda ni tapi saya selfish sikit lah. Apa kalau dia tengok saya hide daripada dia. Betul-betul. Nanti saya bagi nama tepi. Kalau nampak je akaun YouTube tu tekan block. Kita block awal-awal. Saya harap dia tak dengar lah. Ataupun tak apa, nanti saya blur muka. Tak nampak?
Dia tahu suara. Okey lah. Okey, tu struggle yang pertama lah. So banyak-banyak struggle ni. Saya nampak pakai jaket ni ada apa-apa. Kebetulan lah pada malam ni ni. macam jaket staff. Upsi Untuk pengetahuan semualah, jaket ni saya beli masa PESCON, masa saya still pelajar tahun 1 semester 1 lah. Ada jual kat Pesta Convocation. Ada jual Ada jual RM70. Saya tengok masa tu sebab macam menarik. Macam jaket staff macam ni lah. So saya tengok. Kalau lalu orang ingat staff. Kalau lalu, tapi saya tak pernah lalu lagi lah. So masa tu beli, so just pakai. Saya fikir macam kalau nak ke kelas, kalau macam saya tak sempat nak bersiap kan, saya sarung baju berkola, pakai dengan ni. So orang akan nampak, oh ni staff biar dia. Apa kalau naik motor tak ada stiker pun, oh ni staff ni. Lepas. Tak ada visor pun dia lepas. So untuk makluman, saya pakai ni sebab saya ada ni lah, Town Hall Parlimen. Pernah dengar tak? Town Hall Parlimen. Pernah lah dengar, cuba explain sikit. Town Hall Parlimen kita bagi ni, faham sikit audience kita ni. Untuk audience kita lah yang tahu kan, Town Hall Parlimen ni lah yang di mana perkumpulan daripada ahli-ahli Dewan Parlimen yang dipilih oleh pengarah program Parlimen Mahasiswa UPSI lah, daripada pihak MPP. Jadi di mana Town Hall Parlimen ni kami akan mendengarkan suara-suara daripada para mahasiswa untuk bertanyakan soalan kepada kami yang berkaitan dengan kluster-kluster lah. Macam ada yang kluster belah masalah ni berbangkit pemerkasaan mahasiswa contohnya. So berkaitan mahasiswa, yang nak bantu mahasiswa, tanya, ahli-ahli dewan tu akan cuba untuk menjawab lah. Jadi macam wakil rakyat. Sistem dia macam tu lah. Dah nampak dah guys. Kalau kau ada masalah, cari dia. Tapi jangan masalah yang berat-berat. Masalah cinta saya tak boleh tolong lah. So kalau pinjam satu boleh lah? InsyaAllah boleh. Cuma kena tunggu 20 bulan lah. Kita pegang janji dia. Okey, tunggulah je. So dari segi struggle di Dewan Parlimen ni, saya dengar Parlimen tu pun dah dengar dah. Rasa dah struggle gitu. So boleh cerita tak struggle-struggle yang ada dalam tu? Kalau setakat ni, saya ni untuk percubaan nanti, untuk Town Hall nanti, pertama kali lah. So saya sepanjang saya menjadi ahli dewan ni, dia tak adalah struggle mana. Cuma masa pertama kali kami meeting untuk Parlimen Mahasiswa yang berkemungkinan besar akan diadakan pada 18 November nanti. So jadi mana-mana yang jadi pemerhati tu, kalau ada buka tu, korang hadirkanlah diri, boleh tengok macam mana isu-isu ni kita cuba selesaikan. Macam Town Hall Parlimen ni dia buka mana? Kalau Town Hall Parlimen, kalau untuk pada tarikh yang diberikan ialah malam ni. Malam ni? Di DKP 3. Ponteng ke ni? Tak ada. Saya dah minta izin lah. Sebab saya dapat invitation kan, saya pun hadir lah. So di DKP 3. DKP 3 dekat kampus baru. So berapa ramai ada? Kalau setakat ni biasanya kalau untuk ahli dewan apa semua, saya tak boleh nak bagi yang confirm lah sebab kita akan invite mahasiswa. So tak tahu berapa ramai yang akan datang. So bila ramai-ramai ni, dia akan macam-macam perangai ada dalam tu. Semestinya. Ada tak macam pengalaman kau tarik balik? Ada tak? Tak adalah, tapi saya pernah dengar lah. Sebab kita ada Parlimen kita. Kita ada momen-momen tarik balik tu best tu kalau ada tu. So kau ada tak? Dalam saya dengar lah daripada meeting first time saya join, antara isu yang berbangkit yang macam agak tidak logik lah. Saya minta maaf pada ni untuk pelajar-pelajar SMP. Saya minta maaf dulu. SMP untuk bahagian pendidikan. So saya minta maaf sebab kepada orang. So macam kan kalau biasa tak dengar pelajar SMP pasal elektif dan minor tu. Ada juga kat question pun banyak. Diorang nak ambil, tiba kata, fakulti ni kenapa tak utamakan budak-budak dia dulu, nak kena open orang lain. Fakulti ni kenapa tak nak banyakkan lagi. So setelah saya dengar and saya mendapat pencerahan daripada YDP MPP, Saudara Ahmad Nuri ada cakap lah, kalau kita banyakkan sekalipun untuk bahagian minor dan elektif ni, siapa yang nak mengajar? Betul. Sebab lecturer-lecturer kita pun busy dengan benda lain, nak kena tambah mengajar lagi. Ya, lecturer kita pun kalau boleh satu hari mengajar. Ada satu lagi. Ini satu lagi yang macam gosip guys. Dia tak adalah gosip. Struggle kan sebab saya terlibat dalam, macam saya under kluster akademik dan sukan. Jadi berkenaan akademik ataupun sukan berkaitan dengan mahasiswa ni akan kami tengoklah macam mana. Ada satu buah kluster saya yang mengatakan semasa sukan ada diorang mengusulkan untuk para pelajar perempuan Muslim untuk berpakaian seluar track elok, berbaju labuh, bertudung dan memakai handsock lah. Itu macam dia meminta kepada kami macam untuk kami war-warkan benda tu. Walhal benda tu dah pernah dibuat banyak kali dah daripada pihak MPP sebelum ni, daripada pihak kolej-kolej pun ada buat untuk tentang pendedahan macam tu. Tapi macam kita orang macam tak boleh nak brain sebab macam lah benda dah buat. And lagi satu, benda ni personal opinion. Yes. Kalau kita suruh contoh nampak orang ni tegur dia tak nak buat, tak boleh buat apa lah.
dia at the end of the day orang tu sendiri. Dia Betul. nak buat ke tak kan? So saya struggle kat situ duk fikir macam mana nak usulkan balik dekat para mahasiswa yang kita orang dah ambil inisiatif tapi tak boleh nak jalan, and kita nak tekankan benda ni lah personal opinion. So macam agak struggle lah saya dengan ahli-ahli Dewan saya untuk fikir benda tu. Memang fikir tu kering kepala lah. Agak lah macam tak tahu nak bagi jawapan macam mana, nak bagi yang boleh menyedapkan hati Kita nak semua. puaskan hati semua orang ni memang susah lah. Betul. Kan? Kita nak puaskan hati ni. So memang susah. Tapi hati kita tak terpuas lah. Tu lah, siapa nak puaskan hati? Tak ada gerak. So macam struggle kan. Mhm. So dah join apa ni? Parlimen. Tauhal Parlimen apa semua. Tapi sebagai student pula kan. Oh. So mesti agak struggle tu. Macam kita dah sibuk ni. Macam mana kita nak fokus dengan kelas pula. Dengan betul, assignment lagi, group assignment. Okay, Sebab kalau- cumalah sebab saya baca overseas question juga. baca juga. Ada baca. Oh. Banyak drama dalam tu. So Antara yang paling hot tu. saya ada nak petik satu lah. Kalau jadi ahli jawatan kuasa ke apa ke, janganlah acah busy sangat. Buatlah juga group assignment. So cuba boleh cerita tak? Cerita struggle lah. Okey, kalau macam untuk pengetahuan penonton lah, saya Tak buat kan? tak buat. Saya ambil untuk jurusan ISM Komunikasi Sosial. So jadi kebanyakan tugasan-tugasan saya memang akan melibatkan untuk saya berinteraksi dengan ahli kumpulan ataupun dengan orang luar lah. And saya pun baru-baru ni join Town Hall pada SEM ni lah. Baru 2 minggu. And saya juga merupakan baru naik sidang untuk YDP, untuk Persatuan Komunikasi YDP. Perkom. Tadi tak cakap. Tak, sebab kita tak nak ni lah. Sebab kita just nak cakap ni kan struggle student. So dari situ saya baru 2 minggu, and Alhamdulillah saya dah rasa struggle dia macam mana. So macam ada masa saya terpaksa bergerak ke meeting ni selepas kelas. Saya terpaksa bergerak ke meeting ni untuk jumpa dengan anak-anak buah saya, bincangkan perkara ni. So struggle saya kat situ ialah macam saya agak kurang sikit bab pengurusan masa ni. So memang masa untuk diri sendiri tu tak ada lah. Susah. Tapi Alhamdulillah saya dikurniakan kawan baik saya yang tadi lah. So kadang dia ingatkan saya lah macam Muk, hari ni kau ada ni, jangan lupa. Dia pun kadang ada tolong hantarkan saya. So saya memang sangat bersyukur lah ada kawan macam tu. Ya, rezeki lah. Alhamdulillah. Saya rasa orang cakap apa? Tadi apa? Rezeki. Rezeki. Tak dengar tadi. Tak apa, kita berdua-dua bela. So macam apa ni? Saya dah bela jugalah. Tak tadi Tapi tak struggle apa. Tapi tak apa. Macam tadi yang pelajar kan. Tapi tadi ada cakap YDP kan. So macam YDP ni ada tak struggle-struggle? Mestilah sebab ada. saya pun pernah lah Bekas join. YDP juga. Bukan bekas YDP. Bekas batch leader je. SEM 1. Tapi disebabkan saya tak nak jadi YDP, struggle-nya banyak. So saya tak nak ambil tu, saya nak enjoy masa saya study ni, saya tak nak ambil. Sama lah kita. Saya pun bekas batch leader juga. Tapi jadi YDP. Wallahualam. So kita ni dua laluan yang sama tapi terpisah. Mungkin kita tak tahu struggle kita berjumpa kat point yang sama kan. So dari segi YDP lah kan, sebagai seorang YDP, apa struggle yang rasa paling sakit lah, paling macam pening kalau aku tahulah jadi macam ni, aku tak nak jadi YDP. Ini agak keras dan tak apa, kalau sensitif pun cerita je. Cerita je. Kita sini habis sini lah. Sini habis sini. InsyaAllah. Ibarat tak ada kamera. Kamera tak ada. Bye-bye. So macam saya pun baru naik sidang dalam, boleh dikatakan sekejap saya ingat bulan 2 bulan lah, 2 ke 3 bulan. Baru saya tak ingat exact lah, masa baru lagi. Sebab SEM pun baru lagi. SEM pun baru 2 minggu kan start. Macam kita orang naik sidang sebelum-sebelum tu. So macam antara struggle dia yang pertama, mungkin ada certain anak-anak buah saya yang macam saya tak tahu lagi capability diorang tu buat kerja macam mana. Tak kenal lagi lah. Ya betul. Saya kenal nama macam kawan Cuma lah sebab tak kenal attitude. ya betul. Diorang rakan-rakan saya juga. Cuma tak tahu cara bekerja dan attitude diorang bila buat kerja macam mana. So jadi saya hanya boleh mendengar pandangan daripada orang-orang yang pernah bekerja dengan diorang. Diorang contoh, let's say macam CA meminta jawatan untuk YDP contohnya. Tiba-tiba setelah keluar keputusan, dia diturunkan untuk menjadi ketua exco. So kadang saya bertanyalah kepada CB, tanya, B, kenapa mohon YDP tiba turun exco kan? Jauh pergi tu. Lepas tu diorang cakap mungkin cara kerja dia kot. Tu tanyalah cara kerja si A ni macam mana?
Lepas tu diorang cakap lah, oh ni jenis gini-gini. Cuma slack dia kadang dia jenis delaykan benda. Suka macam nak control tapi dia tak boleh nak. Dia nak control tapi dia tak boleh nak handle. Macam dia just nak dapatkan nama, oh aku handle benda ni. Tapi bab-bab kerja, nanti apa je. Ni sekadar contoh, tak ada berkaitan dengan hidup atau mati lah. Sebab biasanya saya pun boleh agak YDP satu lain dekat Upsi ni pun banyak YDP. Akan ada yang macam tu juga. Akan ada yang macam tu jugalah. So first struggle saya itulah, macam tak tahu capability buat kerja. Yang kedua macam nak handle yalah, sebab saya pun masih baru. Contoh macam nak handle program, nak handle perangai orang, nak deal macam mana kan. Saya pula jenis yang macam, saya punya, kalau style saya macam demokratik lah. Macam saya akan duduk, kumpul tanya, korang rasa keputusan aku ni okey tak? Tanya pendapat masing-masing. Tanya pendapat lah kepada orang-orang yang saya rasa saya perlu tanya. Tu diorang kata, aku rasa kau kena macam ni. So in the end, ada masa buruknya pada saya, kadang saya macam let people influence me to do the decisions lah. And Alhamdulillah, selepas saya, macam saya cakap tadi, rezeki saya siapa? Kawan baik saya. Kawan baik saya pun macam dia cakap lah, macam saya ni ODP, benda bukan kecil. Dan decision yang saya buat sepatutnya be professional and tak boleh di driven by emotion ataupun perkataan orang lain, yang perkataan orang lain tu untuk menangkan diri diorang saja. Selain pada tu pun, daripada doktor-doktor penasihat saya pun pernah cakap masa sesi interview, dia kata buat keputusan tu sama macam kawan baik saya cakap lah, jangan emotion, be professional and you have the ni lah, apa-apa keputusan yang awak ambil, awak kena bijak fikir apa akibat ataupun kelebihan. Kena fikir lagi 2-3 langkah ke depan. Betul, itu struggle saya yang paling berat lah. Sebab saya jenis yang, saya macam perempuan sikit lah. Contoh, member saya tanya, kau nak makan mana? Tak tahu lah. Tiba-tiba tengah jalan saya rasa, aku tu nak makan kedai tadi. Pusing balik, tekak aku nak McD pula. Jadi susah. Susah kalau ODP macam tu. Tak ada, tapi itu in terms of personal opinion lah. Tapi dengan kerja saya, Alhamdulillah dibantu oleh penasihat-penasihat dan juga rakan-rakan saya. Diorang kata saya kena be bold, yakin dengan apa yang saya buat. Betul lah, sebab keputusan yang kita buat, walaupun keputusan tu melibatkan ramai orang, ya betul. Kita tak senang ataupun susah nak puaskan hati semua. Betul. So macam yang Mu cakap tadi, kita buat keputusan yang macam kita rasa dah betul, walaupun ada yang against it. Yes, betul. Tapi nak tak nak, itu yang terbaik, kita buat je. Betul. Orang suka ke tak, itu hal dia orang lah. Itu kita yang penting itu yang terbaik, kita rasa terbaik, kita buat je. So be bold lah. Be bold. Itu nasihat paling kukuh saya dengar pada penasihat-penasihat dan juga ketua jabatan saya lah. Sebab dia orang pun mesti dah banyak pengalaman, ketua jabatan, pensyarah sendiri. Kau mesti dah tahu dah benda-benda macam tu. Benda biasa dah untuk dia orang. Tutup telinga jalan. Buat je apa yang betul. So macam struggle, banyaklah struggle ni. Banyak. Ni kalau list ni banyak ni. Aktif juga kau ni. Tak ada, macam asalnya kalau nak cerita, boleh kot cerita. Tak apa, cerita je. Malam ni cerita. Niat saya untuk join Perkom tu lah. Saya cuma nak ambil pengalaman macam mana bekerja dalam satu organisasi yang diatur secara baik lah. Asalnya macam tu lah. Saya pun apply lah untuk menjadi rakan exco awalnya. Rakan exco apa tu? Saya rakan exco sosialisasi kalau saya tak silap. Masa saya awal apply tu lah. Kenapa ambil rakan exco tu? Sebab saya masa tu lah saya macam tak buat research sikit silap. So saya fikir exco sosialisasi ni sebab bersosial. Ya, sebab saya suka berinteraksi dengan orang. Contoh mungkin ada buat kerja amal, ke rumah anak yatim, bersihkan rumah orang apa. So saya macam saya suka bekerja yang saya interact dengan orang. Contoh macam podcast kan. Saya hadir sebab saya minat. Kalau saya tak minat, saya tak hadir. Macam tu. Kalau tak minat tak ada ke sini? Tak adalah. Cakap seorang lah aku. Tak ada. So macam tu kan. So adalah sedikit Allah Alam saya tak tahu apa yang jadi. So suddenly nama saya dinaikkan untuk calonan YDP. Tapi agak jauh juga tu daripada exco sosialisasi pergi ke YDP. Saya pun tak tahulah macam mana macam mana perjalanan tu. Saya macam tak tahu sebab lepas undian-undian apa semua, untuk ni saya tercalon untuk jadi antara ketua ataupun penolong ketua exco. Saya pun cakap okey tak apa, alhamdulillah target dah capai. Jadi ketua ke penolong ke, at least dah dapat join Perkom and dapat tambah pengalaman lah. And saya tak tahu apa yang jadi lepas tu, sebab semasa benda-benda ni jadi saya macam kerja. So kadang-kadang je saya sempat tengok telefon balik malam kan, tengok macam okey ada update gini, so sila check Instagram. So saya check lah,
okay, nama saya tersenarai, Alhamdulillah. Apa-apa nanti kena buat video. So, then suddenly saya tengok satu hari tu, saya dapat makluman yang post-post tu semua kena take down. Macam asal tiba kena take down kan. Saya fikir nama aku tak layak. Ada drama ke kan? Allah, saya memang tak tahu apa. Tiba-tiba saya mendapat pesanan daripada pensyarah lah. Katanya saya diminta untuk hadir ke daripada sidang sebelumnya, tapi yang dikeluarkan daripada pensyarah lah ke dia, ke saya, untuk saya menghadiri pitching session bagi inilah, untuk sesi wawancara temuduga YDP. Saya pun agak terkejut lah kenapa benda expected macam tak expected aku kan? minta exco tiba-tiba YDP. Itu sebab kata pula. Siapa je tak terkejut. So bila dah macam tu, okay, saya pun proceed lah. Proceed. Alhamdulillah tanggungjawab ni diletakkan ke bahu saya. So bila dah diberi kepercayaan oleh ramai orang, terutamanya pensyarah, harapnya MOOC dapat membuat tugas dengan baik lah. Bila tahu dapat YDP tu je, dah fikir Allah struggle aku. Habis aku SEM ni. Habis aku SEM ni. Macam-macam jadi. Tapi tak apa. Dia orang kata Tuhan tu kalau nak uji kita, dia tahu kita mampu. So MOOC mampu sebenarnya nak buat ni. InsyaAllah. So sebab itulah MOOC dapat kepercayaan tu. So kena percayakan tu je. Kita diuji sebab kita mampu. Ya, betul. Ingatlah kata-kata aku sikit kan. Sama lah. Lagi pula fans MU kan. Oish. Itu memang Tuhan kata. Fans MU. Sama lah kita. Memang Tuhan kata mental kau akan uji selagi kau mampu. Kita hanya mampu tengok kenangan lalu. Malam tadi balik penat-penat kan, balik kerja. Lepas tu tengok ada match kan. Macam fikir tengok lawan Newcastle, macam fikir boleh Newcastle ni solid, tapi tengok line up boleh ni. Bangun pagi nak pergi Kelahan, buka IG, Allah 3-0. Tapi still tengok phone, InsyaAllah ada manisnya nanti. Tutup kita phone, tetap setia lah. uninstall app MU. Dia punya sakit tu, Allah. Patut kau cakap ni, patut kita boleh cerita struggle jadi fans MU. Tapi tak apa, next episode kita boleh buat ni. Kalau itu kita tak boleh buat dalam 20 minit, 2 jam pun boleh. Struggle je nak jadi fans MU. Kau ingat MU ni kaling ke kaling. Tapi lagi struggle jadi fans Chelsea lah. Tapi tak apa. Itu kelab. Itu kelab kerja buang duit tak ada hasil. Tak apa, kita cakap tu kang habis fans Chelsea habis ke ni video tak pasal video dapat negatif lah. Kang elok-elok pasal YDP tiba Chelsea je banyak. Maaf semua. So itulah, kita pun dah banyak dah sembang ni, tapi tak puas betul nak bercakap ni. Tapi itulah, masa kita pun itu je ada. So itulah sedikit sebanyak saga daripada kita punya guest hari ini, iaitu MOOC, iaitu YDP, iaitu Ahli Dewan Parlimen. So macam korang ada masalah ke, boleh contact dia lah untuk macam tadi parlimen kan. Aku dah salurkan mediumnya. InsyaAllah mana yang kami rasa relevan untuk kami usulkan, insyaAllah kami akan usahalah. Ingat ayat dia, mana yang relevan. Mana yang relevan. Janganlah kau cakap, ke rumah saya ada kucing lah beranak, tolong minta tolong. Janganlah macam tu kan. Agak-agak lah. Itu kita akan panggil MMK untuk tangkap dan buang pada kolej lah. So itu sajalah daripada kita orang. Sekian daripada saya, Rauf dan MOOC, dan jumpa lagi di episod akan datang. OTP.